Yang ketiga, muslimat dirahmati Allah, jom kita jadi sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam hal membayar. Membayar apa ni? Sudah pasti kalau kita berhutang, membayar hutang. Muslimat dirahmati Allah, ada ramai orang yang punya masalah berhutang tapi sengaja tak mau bayar. Ini orang yang tak ikut Nabi SAW. Terkadang kita diuji Allah, memang kita perlu berhutang. Di Malaysia contoh, orang Penang Ustazah tak tahulah, beli rumah hutang, muslimat dirahmati Allah, beli kereta hutang. Kadang rumah kereta memang kenapa kita mampu nak membayar hutang tu sebab kita ada gaji, tiap-tiap hujung bulan kita selesaikan. Tapi kadang kita diuji Allah, anak berderet-deret sakit, masuk hospital, tayar kereta pancit, kita terpaksa jumpa dengan kawan kita nak pinjam duit RM500, aku janji hujung bulan ni aku bayar. Muslimat, kenapa kita berjanji untuk bayar hujung bulan ni kalau kita tak mampu? Janji itu ditulis oleh malaikat Allah. Sebab itu jangan sengaja tidak mau membayar hutang. Kamu rasa kamu ada hutang, muslimat dirahmati Allah, kerja keras, berusaha sungguh-sungguh macam mana kita nak selesaikan hutang-hutang kita. Walaupun sedikit, sebelum tarikh mati kita. Bertemu dengan orang yang kita hutangi. Kak, kan saya janji nak bayar hujung bulan 10. Ternyata sekarang ni hujung bulan 10 dah. Anak saya pula tak sihat kan. Pergi hospital ni tak baik, hospital ni tak baik. Hampir habis gaji saya. Saya tak mampu bayar hutang hujung bulan ni. Saya minta tangguh lagi sekali, Kak. Itu minta muslimat, minta datang kepada dia sebab kita nak memungkiri janji bukan dengan sengaja. Lalu muslimat dirahmati Allah, kita sebut, ya Allah Tuhan, gandakanlah rezekiku bulan depan untuk bayar hutang. Cari apa saja usaha yang boleh kita membayar hutang. Tetapi kalau sampai mati, Allah tahu tak kamu sengaja tak nak bayar hutang. Muslimat, ada ramai orang yang dihutangi oleh saudara mara, adik-beradik, jiran tetangga datang bertemu Ustazah. Masalahnya Ustazah, dia tu sengaja tak nak bayar hutang. Mana Kak tahu dia sengaja? Tu tengok kat Facebook dia Ustazah, pergi London, balik beg beranak-anak pula. Tu kadang-kadang dia zaman Facebook ni, muslimat dirahmati Allah, kalau orang sudah benci, sakit hati, dia godam segala, ambil tahu segala dalam tu saja. Padahal kita tak tahu, mungkin dia pergi tu free of charge kan, bos belanja dan sebagainya. Jadi jangan kita zon, ada sangka-sangka di dalam. Bertemu dengan dia, ke kau lupa kau dah hutang duit akak RM500 ni? Sebab menjadi tanggungjawab kita yang memberi hutang juga untuk memberi ingat kepada orang yang berhutang. Takut kau terlupa sebab pergi London baru ni, beli pula barang macam-macam, agih dekat office, takkan tak ada duit kot. Akak nak daripada RM500 tu luak RM50 sebulan pun jadilah. Kita kena terus terang dengan dia muslimat. Sebab memang ada jenis manusia asal berhutang lupa, asal berhutang lupa. Jadi tanggungjawab kita juga untuk ingatkan. Muslimat dirahmati Allah, seandainya ada hamba Allah ini yang sengaja mati dengan tak mau membayar hutang, apa jaminan Allah? Sebab itu bila kita ada ilmu ni, hidup kita lapang, tenang muslimat. Apa jaminan Allah kepada Nabi SAW? Orang yang sengaja tidak membayar hutang, nanti di mahsyar Allah, lambat persoalan dia di hadapan Allah. Dia tunggu, punya tunggu, orang masuk syurga belaka dah. Dia duk rasa, aku dulu banyak juga amal soleh, tapi kenapa Allah tak jemput lagi masuk dalam syurga? Kata Allah muslimat, sebab ada sengaja dia tak mau membayar hutang. Sekarang kamu cari orang yang kamu hutangi dulu, bayar hutang dengan dia. Kita boleh jawab depan Allah, kat mana aku nak cari ya Allah, dan dengan apa aku nak bayar? Harta benda semua tak ada dah, duit kita tak bawa mati muslimat dirahmati Allah, tak boleh bayar. Maka Allah suruh kita bayar dengan apa muslimat? Amal soleh yang dicatatkan sebagai pahala untuk kamu, pindahkan kepada orang tu. Wa na'udzubillah. Dah dari pindahkan, maka zero lah kita muslimat dirahmati Allah. Kata si fulan tak terbayar lagi hutang dia, memang sengaja hidup tak mau membayar hutang. Lalu Allah suruh ambil dosa-dosa orang yang dihutangi itu, pindahkan kepada si fulan. Muslimat, kita baca ni dalam Ustazah di Masjid Ar-Ridwan setiap bulan 2 kali, Sabtu kedua dan ketiga, Hulu Kelang, sebut tentang wasiat Imam Bukhari, muslimat dirahmati Allah. Menggigil tubuh. Ini Nabi cakap ni ya Allah, boleh hapus segala amalan kita, muflis kita di akhirat, kerana semata-mata atas dunia ni kita berhutang sengaja tak mau bayar.
Maka bayangkan muslimat, orang yang berhutang akan bekerja keras, minta menangis dengan Allah, aku ada hutang ya Allah, aku nak bayar sebelum mati, tolong gandakan rezekiku ya Allah, berkati setiap pekerjaanku ya Allah. Kalau sungguh-sungguh nak bayar hutang, Allah buka jalan untuk peluang-peluang rezeki muslimat. Tapi kalau sengaja kamu memang ada niat tak mau bayar, sebab tu buat bisnes ni tak jadi, buat ni tak jadi, buat ni tak jadi. Sebab apa? Memang ada niat tak nak bayar. Alah, hutang duit abang sendiri, takkanlah dia berkira Allah hutang duit best friend, dia pun kaya tak pernah minta. Ustazah, Allah kata mu berhutang, kamu janji nak bayar, Allah tak kisah dah orang yang kamu hutangi tu minta ke tidak. Lebih dahsyat hutang duit mak sendiri. Takkanlah mak tak ampunkan ustazah hutang duit mak. Mak pun ada duit pencen tiap-tiap bulan. Ni muslimat, kadang tolong muhasabah kenapa kita bekerja bagai nak rak tapi tak mampu bayar hutang. Sebab kamu sengaja mencari rezeki, tetapi rezeki Allah ni kamu salah gunakan. Ada hutang sengaja tak mau bayar. Dan wahai orang yang dihutangi, kita dapat ilmu pada hari ni, kita jadi tenang, lapang dengan janji Allah yang tadi. Betul tak? Kita dah minta ustazah kan, daripada putus silaturahim, saya pun buat diam lah. Dia bukan tak tahu, tiap-tiap bulan saya hantar WhatsApp ingatkan, tapi dia masih tak nak bayar ustazah kan. Jadi apa yang menjadi kelapangan kak kita daripada putus silaturahim? Mudah-mudahan amal kita banyak mana sangat yang diterima Allah. Kalau dia tak mau bayar sampai ke mati, insya-Allah tadi itulah jaminan Allah ketika kita berdiri di mahsyar Allah muslimat. Sebab itu masya-Allah ilmu ni akan mengubah manusia daripada tak baik kepada yang lebih baik, sama ada kita orang yang berhutang ataupun orang yang memberi hutang. Faham muslimat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita dapat menyambung. Muslimat dirahmati Allah, ustazah dekat mana tadi? Nak test ni. Wanita solehah pada yang keempat. Okey. Baik, kita tengok yang terbaik di kalangan kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah orang yang paling baik kepada ahli keluarganya ataupun kepada isterinya. Maka ustazah nak minta tadi, muslimat dirahmati Allah, fikirkan lelaki yang soleh belum tentu masuk ke dalam syurga Allah tanpa menjadikan pasangan hidupnya, isterinya, seluruh perempuan yang di sekelilingnya turut menjadi solehah. Tetapi wanita solehah, muslimat dirahmati Allah, insya-Allah mampu untuk menolak dirinya dan mengajak pasangannya insya-Allah ke syurga Allah. Satu, saya ingatkan tadi tentang kita tahu berkahwin dengan suami kita, tanggungjawab nombor satunya adalah tetap ibunya walaupun telah mengahwini kita. Kerana kata Allah, redha Allah terletak kepada redha kedua ibu dan ayah. Okey. Kebiasaan juga datang kepada ustazah muslimat dirahmati Allah, tidak dinafkahi oleh pasangan hidupnya. Maka wanita solehah bukan dengan cakap yang menambah sakit hati kepada pasangan. Kita sebut, kenapa kita ingatkan, betul abang, saya juga wanita yang bekerja, tak perlu meminta-minta kepada abang, tapi kesian takut bila abang mati nanti selangkah dah nak masuk syurga, Allah Subhanahu Wa Taala tarik tak jadi ke syurga. Kerana apa? Sebab masa hidup abang tidak menafkahi keluarga. Muslimat dirahmati Allah, lelaki yang tidak menafkahi isterinya, lelaki yang tidak menafkahi anak-anaknya, walau tinggi mana amal solehnya, tidak ada syurga untuknya. Itu sebab wanita solehah akan mengingatkan dengan iman dan ilmu. Maka kenapa kita minta 5,000 abang gaji, 1,000 abang gaji, bagi saya RM50 pun itu dikira nafkah. Kadang muslimat dirahmati Allah, sebab dah terbiasa daripada awal perkahwinan, tak apalah abang, bil semua saya bayar, anak-anak punya tuition saya bayar. Kita belum penat muslimat. Lepas 11 tahun, lepas 12 tahun, mulalah kita merungut. Kita dah mula penat. Sebab itu kalau Allah kata itu tanggungjawab mereka, biarkan mereka melaksanakan tanggungjawab. Yang isteri diberi izin kerja sebenarnya adalah untuk sekadar membantu, top up mana-mana yang kurang. Kalau kita yang menafkahi keseluruhan, mulanya kita macam seronok, tapi akhirnya kita yang penat. Saat kita penat baru kita nak mengingatkan beliau tentang nafkah. Mereka telah menyalurkan rezeki yang Allah bagi kepada mereka, tu jalan-jalan yang salah. Ini sebab kadang duit gaji ada, tapi belanja kawan sepekerjaan lebih banyak daripada belanja isteri sendiri.
Di mana punca silap muslimat? Sebab kita tidak menyemarakkan rumah tangga kita tu dengan ilmu dan iman. Justru ingatkan suami kita, ingatkan pasangan kita. Sebab suami itu yang bersama-sama dengan kita tidur sebantal untuk kita mengajak, insya-Allah nanti yakin tak orang yang duduk dalam syurga Allah pasti akan berada di atas pelaminan yang indah. Kita hantar dunia ni kata ustazah, makcik ni kahwin 2 kali. Dulu kahwin 13 tahun dengan suami tu meninggal suami. Lepas tu sekarang ni baru 3 tahun meninggal pula. Nanti acik dalam syurga duduk dengan suami pertama ke suami kedua? Tu soalan. Ustazah tak boleh nak jawab muslimat kan. Macam confirm je acik ni duduk dalam syurga. Kan kalau dah confirm jadi ahli syurga baru boleh tanya nanti saya ni dengan pasangan saya suami pertama ke suami kedua. Lah kita tak jawab, dia jawab sendiri. Tapi acik rasa dengan suami kedua ke ustazah? Pasal apa pula cik? Pasal yang 13 tahun kahwin dulu tu sekali tak pernah bawa acik pergi masjid. Yang kahwin 3 tahun ni Masya Allah, daripada mula kahwin ustazah bawa pergi masjid, ajar makcik macam-macam hal agama. InsyaAllah lah nanti pasangan acik dalam syurga dengan suami kedua. Masalahnya acik ni confirm syurga ke tidak? Itu sebab kita jangan sibuk dengan orang lain. Suami saya tak baik lagi, anak saya tak baik lagi. Mu dah jadi orang baik ke belum? Sebab bila kita jadi orang baik, insya-Allah ada syurga untuk kita. Siapa pasangannya serah pada Allah muslimat. Mungkin bukan suami kita di dunia, Allah akan takdirkan. Sebab itu ada wanita yang diuji Allah sampai meninggal dunia tak dapat jodoh. Kan ada tak dia tidak berdoa? Berdoa, berusaha tak usaha. Tapi kalau itu takdir hidupnya, yakin tetap jadi wanita salihah. Nanti Allah akan letakkan satu pasangan di dalam syurga sebab kesabaran yang Allah beri ujian kepada dia muslimat. Ini kita sibuk nanti syurga dengan siapa duduk, pastikan diri sendiri dulu syurga. Okey. Jadi selesai yang keempat.